Bayi menangis kerana pelbagai sebab. Mungkin kerana lampirnya kotor, berasa lapar, berasa tak selesa ataupun mungkin kerana inginkan perhatian ibu bapa. Namun begitu, ada kalanya di mana bayi yang sihat dan tiada apa-apa masalah menangis dengan sangat sukar untuk ditenangkan, dan ini mungkin disebabkan oleh infantile colic. Hai, saya Dr. Faz. Saya merupakan seorang pakar pediatrik. Dalam channel ini, saya akan share sedikit sebanyak tentang tips-tips kesihatan kanak-kanak dan keibubapaan. If you like this video, please click like and subscribe. Infantile colic ialah satu term yang kita gunakan untuk describe seorang bayi yang sihat, tiada masalah kesihatan dan thriving well, namun begitu bayi ini banyak menangis dan sangat sukar untuk ditenangkan. Dalam di kalangan orang Melayu kita, ini dipanggil sebagai sawan tangis. Definisi infantile colic mengikut Russell's Rules of Three Criteria mengatakan bahawa bayi yang ada infantile colic ialah bayi yang menangis lebih dari 3 jam sehari selama lebih dari 3 hari seminggu, dan ini mungkin berterusan selama 3 minggu dan lebih. Namun begitu, definisi ini have transition in the recent years, dan sekarang kita gunakan kriteria ROM4 untuk diagnose infantile colic. Masalah infantile colic ini agak common ya. 1 dalam 5 bayi boleh mengalami masalah infantile colic, dan colic ni juga merupakan salah satu penyebab utama of pediatrician visit. Colic biasanya bermula dalam umur bayi itu 2 ke 4 minggu, and it peaks around umur 6 minggu dan akan baik ataupun pulih dalam usia 3 ke 4 bulan. Bayi yang sedang mengalami kolik biasanya menangis dengan nada yang tinggi ataupun kita panggil high pitch cry. Mukanya merah, dia clench the fist, dia akan bawa lutut ke dada, dan juga kadang-kadang dia arch the back ataupun belakangnya ya. Kolik ni selalunya berlaku pada waktu yang sama, which is around lewat petang ke malam. Namun begitu, di antara episod kolik ni, in between the episode of kolik, biasanya bayi itu sihat sahaja ataupun perfectly well. Sehingga kini masih belum jelas lagi apakah punca sebenar infantile colic ini. Ada beberapa teori yang dikaitkan dengan infantile colic. Teori ini adalah: pertama, sistem penghadaman bayi yang masih belum matang. Kedua, ketidakstabilan ataupun imbalance of gut flora, iaitu di antara bakteria baik dan bakteria jahat di dalam usus. Ketiga, faktor pemakanan ibu, especially di antara ibu yang mengambil kafein, dairy product, makanan kekacang dan juga kobis. Keempat, faktor food allergy ataupun alahan kepada makanan seperti cow's milk protein allergy. Dan kelima, pattern feeding tu sendiri ataupun cara penyusuan bayi, sama ada overfeeding ataupun underfeeding pun boleh menyebabkan infantile colic. Infantile colic itu sendiri biasanya tidak mendatangkan bahaya dari segi jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Biasanya di luar episod ini, bayi itu sememangnya aktif, ceria dan memang sihat. Namun begitu, bila berlaku episod colic ini, ia boleh menyebabkan frustration kepada ibu bapa yang mendengar anak menangis dan tidak terkawal. Infantile colic ni memang dikaitkan dengan ibu yang mengalami postpartum depression dan juga bayi yang mengalami shaken baby syndrome ya, disebabkan bayi itu digoncang in effort untuk menenangkan tangisan bayi itu sendiri. Tiada rawatan yang proven ataupun telah dibuktikan boleh merawat infantile colic ini. Biasanya infantile colic ini akan resolve atau pulih sepenuhnya apabila bayi mencecah usia 3 ke 4 bulan. Namun begitu, ada beberapa tips-tips ataupun teknik-teknik yang boleh ibu bapa lakukan untuk menenangkan anak-anak yang menangis. Ibu bapa boleh swaddle anak ataupun bedung anak tu, kemudian dokong anak, rapatkan ke dada bagi menenangkan bayi. Bayi juga suka movement, so you can put the baby di atas
stroller, bawa baby berjalan, ataupun you can actually bring your baby for a car ride. White noise boleh digunakan untuk membantu menenangkan bayi anda. Ibu bapa boleh menggunakan teknik shushing ataupun membuat bunyi shh, shh, shh untuk menenangkan bayi. Di dalam rumah juga terdapat peralatan seperti vacuum cleaner, hair dryer yang juga menghasilkan bunyi white noise ini. And even now, sekarang terdapat mesin white noise itu sendiri yang dijual di pasaran dan juga aplikasi dalam telefon yang menghasilkan bunyi white noise ini. Menghisap ataupun sucking merupakan satu aktiviti yang boleh membantu menenangkan bayi. Jadi sekiranya perlu, ibu bapa boleh menggunakan pacifier untuk bantu menenangkan bayi. Bagi ibu yang menyusu badan, sekiranya anak anda mengalami kolik, elakkan mengambil makanan yang mengandungi coklat, kafein, dairy produk, kekacang dan juga kubis. Selain daripada itu, urutan perut bayi juga boleh membantu bayi yang mempunyai infantile colic ini. Terdapat beberapa teknik yang boleh membantu dan saya akan share teknik-teknik ini dalam video yang akan datang. Walaupun infantile colic tidaklah berbahaya, anda amat digalakkan untuk membawa bayi berjumpa doktor untuk pemeriksaan kesihatan bagi memastikan bayi anda betul-betul sihat dan tiada masalah kesihatan lain. Bagi bayi yang mengambil susu formula, kadang-kadang doktor akan prescribe untuk menukar susu kepada formula khas ataupun special formula. Ataupun ada juga doktor yang prescribe probiotics iaitu Lactobacillus reuteri ataupun ubatan seperti Simeticon bagi membantu mengurangkan simptom infantile colic. Infantile colic ini boleh menyebabkan stres kepada ibu dan bapa. Adalah amat penting untuk anda menjaga kesihatan mental anda juga. Sekiranya bayi anda tidak dapat dipujuk, it's okay untuk meletakkan bayi anda dalam katilnya di tempat yang selamat bagi anda take 5 ataupun calm down sebelum attend kepada bayi anda semula. Having a support system dan ahli keluarga untuk membantu take turn menjaga bayi anda adalah amat digalakkan. Ini supaya ibu bapa boleh mendapat respite yang diperlukan. It's okay to take a break and ask for help. Remember, it takes a village to raise one child. Thank you for watching. If you like and find this video helpful, please click like and subscribe untuk mengikuti tips-tips akan datang. Active Kids, Happy Kids. Bye!